Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera saudara-saudara sekalian. Alhamdulillah berjumpa lagi kita di channel Malaysian Respond. Seperti yang saudara-saudara saksikan, saya agak ceria pada konten kali ini. Bukan karena apa, tetapi saya merasa sangat teruja apabila mendengar ucapan yang sangat-sangat bernas dan berkobar-kobar daripada ahli parlimen P171 Sepanggar yang mewakili Parti Warisan, yaitu Datuk Aziz Zaman. Nah, ayolah kita rakyat Sabah melihat ucapan berkenaan bukan sekadar ucapan seorang anggota parlimen daripada Parti Warisan yang mewakili kawasan parlimen Sepanggar semata-mata. Tapi kita harus melihatnya dengan skop yang lebih luas, yaitu ucapan seorang yang mau memperjuangkan hak dan penindasan terhadap negeri Sabah, serta ucapan dari seorang warga negara Malaysia yang mau memperbetulkan sistem yang ada di negaranya. Jadi dalam video kali ini, saya tidak akan mengulas apa yang diucapkan dalam ucapan berkenaan karena saya yakin saudara-saudara sudah melihat konten yang sangat-sangat menarik itu. Tetapi dalam video kali ini, saya cuma mau menambahkan sedikit tentang apa yang perlu dilakukan oleh kita rakyat Sabah selain menyokong isi ucapan, apa peranan yang boleh kita mainkan untuk memastikan apa yang dihajati itu tercapai. Itu yang pertama, apa yang perlu dilakukan oleh rakyat Sabah. Yang kedua, apa yang perlu dilakukan oleh Parti Warisan Sabah itu sendiri untuk memastikan agenda yang mereka nyatakan ini dapat pula direalisasikan. Okey. Yang ketiga sebenarnya ada apa yang perlu dilakukan oleh Kerajaan Persekutuan untuk menanggapi hal ini. Tetapi saya rasa buang masa kerana kita sudah tahu jawapannya. Kerajaan Persekutuan tidak akan ambil peduli. Kalau ambil duit minyak atau duit hasil balak, mungkin diorang interested. Kalau hal-hal begini mungkin tidak. Jadi tidak payah buang masa. Okey. Selain daripada itu, saya juga akan cuba menyatakan sedikit tentang implikasi yang mungkin terjadi hasil daripada ucapan berkenaan. Ini sangat menarik saudara-saudara ya. Okey, jadi kita mulakan dengan yang pertama. Apa yang perlu kita laksanakan? Peranan apa yang kita perlu mainkan sebagai rakyat Malaysia di Sabah untuk memastikan apa yang diperkatakan oleh Datuk Aziz Zaman itu tidak sia-sia? Pertama saudara-saudara, kita harus melihat status kita. Kita adalah warga negara Malaysia yang tinggal atau dilahirkan di Sabah. Itu hakikat yang tidak boleh kita ubah pada masa sekarang. Kita pakai MyCard atau MyKid negara Malaysia, bukan MyCard atau MyKid negeri Sabah. Jadi kesetiaan kepada raja negara dan negara yang ada dalam rukun negara itu adalah kepada Persekutuan Malaysia. Jadi apapun tindakan kita, memang kita sayang negeri, memang kita tidak mau negeri kita dianiaya selama 58 tahun kita sudah tidak tahan, tapi biarlah tindakan kita itu masih berlandaskan peraturan dan taat setia kita sebagai warga negara Malaysia. Caranya macam mana? Pertama sekali pilihan raya. Ramai-ramai kita undi parti yang boleh merealisasikan apa yang diperkatakan tadi. Saya tidak perlu ajar parti yang mana satu. Kita sendiri ingatlah. Okey. Kedua, kita perlu menyokong jika ada sebarang memorandum atau apapun yang diminta oleh Datuk Aziz Zaman atau Parti Warisan supaya hal ini segera dilaksanakan. Ketiga, jika sebenarnya Datuk Aziz Zaman seperti dalam ucapan beliau mau membawa hal ini kepada pertubuhan bangsa-bangsa bersatu, maka kita harus juga sebagai rakyat Sabah jika diadakan pungutan suara seperti mana mula-mula Malaysia dibentuk dulu, harus menyokong dengan sebulat suara. Jadi ini peranan yang perlu kita mainkan, tetapi walau apapun kecintaan kita terhadap negeri kita, kita juga harus jangan lupa skop yang satu lagi, yaitu kita adalah warga negara Malaysia. Nah, kita tolak tepi yang pertama, sudah settle. Yang kedua, apa yang perlu dilakukan oleh Parti Warisan Sabah? Okey, pertama kita sedia maklum, beberapa minggu atau bulan yang kebelakangan ini Warisan mengalami krisis kepimpinan apabila beberapa wakil rakyat mereka melompat parti. Jadi yang pertama, betulkan saf kepimpinan dululah. Mungkin akar umbi tidak puas hati, mungkin dari segi pembangunan tidak apa, kita faham mereka sebagai parti daripada pembangkang. Tetapi ini juga harus diambil kira. Tetapi hal kedua inilah yang perlu diberikan tumpuan yang sewajarnya. Semua orang tahu Presiden Parti Warisan Datuk Seri Shafie Apdal cenderung kita tidak tahulah wallahualam, tapi orang bilang cenderung untuk mendekatkan diri dengan fraksi Tun Dr. Mahathir Mohamad. Kalau kita kaji sejarah negeri Sabah, penganiayaan dan pengambilan hasil serta ketidakseimbangan ini, orang nombor satu yang melakukannya adalah Tun Dr. Mahathir Mohamad itu sendiri. Jadi inilah yang perlu dikaji oleh Parti Warisan Sabah. Jika mereka benar-benar mau mengotakkan apa yang dikatakan, maka mereka harus menjarakkan diri daripada bayang-bayang Tun Dr. Mahathir Mohamad. Saya tidak menyuruh Parti Warisan untuk berpakat dengan mana-mana ataupun
terserah kepada parti warisan, itu adalah kebijaksanaan pimpinan mereka. Tapi kalau boleh, jangan mau ada persekongkolan lagi dengan kepimpinan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Nanti orang bilang cakap tidak serupa bikin, cakap mau perjuangkan Sabah, tapi pada masa yang sama satu tangan lagi pegang Tun Dr. Mahathir Mohamad, sedangkan beliau adalah penganiaya nomor 1. Jadi inilah benda yang simple yang harus dilakukan oleh Parti Warisan Sabah. Nah, jadi sudah selesai tentang dua hal tadi tuan-tuan, apa peranan kita sebagai rakyat dan apa tindakan Parti Warisan untuk memastikan paling tidak pun benda ini engine start, orang cakap. Jadi, seperti saya janjikan tadi, implikasi daripada ucapan berkenaan. Implikasi yang pertama, sudah tentulah semangat kita untuk bersatu kembali, orang cakap. Ya, ucapan ini sangat mengharukan. Inilah satu yang kita idam-idamkan dan damba-dambakan. Selama 50 tahun kita berada dalam kepimpinan Malaysia, kita bukan saja ketandusan pemimpin yang boleh berfikir atau berwawasan. Ke depan dulu kita ada Datuk Seri Haris Saleh lah, Tan Sri Haris Saleh paling tidak untuk pembangunan. Tapi kita kekurangan pemimpin yang berani dan lantang seperti Datuk Aziz Jamal. Jadi apabila beliau hadir dan beliau mengotakkannya melalui ucapan yang bukan diucapkan di mana-mana tapi di parlimen, maka ini satu petanda yang sangat positif dan kita harus sokong. Nah, ini implikasi yang pertama. Ya, dulu pernah juga Tan Sri Pairin Ketingan dan adik beliau Datuk Seri Jeffrey Ketingan melakukan hal yang sama, tetapi Tun Mahathir lah yang menggagalkannya. Jadi kita harus ingat sejarah. Okey, jadi saudara-saudara sekalian, yang pertama yang ini, daripada ucapan ini kita akan merasa semangat kita berkobar-kobar. Jadi hal pertama yang kita harus lakukan adalah bersatu. Kita jangan pikir ini ucapan seorang bajau daripada Sempurna, seorang MP daripada Sepanggar. Saya sebagai orang bajau memang sangat bangga, tetapi saya melihat ucapan ini lebih kepada ucapan dari seorang, orang cakap kalau tidak keterlaluan, jelmaan kepada Datuk Paduka Mat Saleh dulu, yang berani mengorbankan dirinya sendiri untuk kepentingan negeri Sabah. Kita harus melihat skopnya begitu. Yang kedua pula, implikasi dari ucapan ini, tindakan kerajaan persekutuan. Seperti yang saya nyatakan tadi, mereka tidak mungkin akan mengambil maklum ataupun mengambil pusing tentang hal ini. Tetapi ada kemungkinan lain yang boleh berlaku. Diorang dengar, tapi masuk di sini jadi sakit hati. Boleh jadi Sabah akan makin ditindas nanti. Ini yang harus kita pastikan dan kita minta kepada kepimpinan kerajaan persekutuan sekarang untuk tidak melakukan hal ini. Mudah-mudahan, ya. Jadi saya akhiri di sini. Mudah-mudahan segala hal-hal yang baik akan dapat kita perolehi sebagai rakyat Malaysia yang ada di Sabah. Sudah-sudahlah dengan orang cakap perpecah belahan kita. Kita mahukan satu landscape politik yang kuat yang membolehkan suara ahli-ahli parlimen kita kedengaran dengan lantang di parlimen Malaysia. Okey? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu alam bissawab.